Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat yang mulia Allah sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah SWT kerana pada malam ni kita dapat bertemu dalam satu majlis ilmu yang mudah-mudahan Allah beri kepada kita kesuburan iman. Kerana iman ni sifatnya perlu kepada satu yang menyuburkannya. Sebagaimana pokok perlu kepada air, maka demikian juga iman perlu kepada ilmu. Rauf Abdul, Alhamdulillah semua, Saimah, Adam. Jangan lupa ya share kepada teman-teman kita yang lain, Zulfan, Alhamdulillah. Baik. Pada malam ni saya bercadang nak bawa tuan-tuan untuk merenungi satu surah yang unik, surah yang hebat, dan semua surah Al-Quran itu merupakan watikah daripada Allah Taala mengandungi keagungan, kehebatan. Renungan kita pada malam ni cuma pada beberapa ayat penghabisan daripada surah Luqman. Ya, bagi tuan-tuan yang memiliki Siti Rafi'ah, Mursyid, siapa yang ada kesempatan tolong share dengan teman yang lain. Faizul, Salasi Osman, Alhamdulillah semua. Bagi mereka yang memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka jilid yang ke-7. Muka surat ke-295. Hafizah Ridwan, Alhamdulillah. Hafizah Abbas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muka surat 295. Ayat-ayat penghabisan dari surah Luqman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqq فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث يعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu dan takutilah kamu satu hari yang pada hari itu seorang bapa tidak dapat menolong anaknya dan seorang tidak dapat pula menolong bapanya sedikit pun. Sungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakanmu dan jangan pula penipu iaitu syaitan memperdayakanmu dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu hanya ada pada sisinya sahaja pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang terdapat dalam rahim, dan tidak ada seorang pun dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya esok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan dimatikan. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Baik, bunga berguguran, Rohayu, Zainal Zaujah, Alhamdulillah semua. Zul Hashim, terima kasih. Kalau ada peluang tolong share dengan teman-teman yang lain. Usaha yang tak memerlukan apa-apa bentuk kewangan pun, hanya klik dan share kepada teman yang lain. Ahlan wa sahlan, Marini Abdul Rahman, Hajar Rugaya Harun, Maisar Ahmad, Alhamdulillah semua. Rohana Saad, Alhamdulillah. Jadi Allah SWT berfirman mengancam manusia dengan hari kiamat serta memerintahkan mereka untuk bertakwa, takut serta khawatir terhadap hari itu. Sungguhnya pada hari itu seorang bapa tidak dapat menolong anaknya. Seandainya dia hendak menebus anaknya dengan dirinya, saya tidak akan diterima. Demikian juga seorang bapa, seorang anak, seandainya hendak menebus ayahnya dengan dirinya, saya tidak akan diterima. Kemudian Allah pun kembali beri nasihat kepada mereka melalui firman-Nya, "Fala taghurannakumul hayatud dunya", maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakanmu, iaitu janganlah dunia melalaikan kamu dari negeri akhirat yang wujudnya ialah dengan kamu merasa tenang dalam dunia. "Wala yaghurannakum billahil gharur", dan jangan pula penipu iaitu syaitan memperdayakan kamu dengan dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lafaz gharur kembali kepada tipu daya syaitan. Itulah yang disebut oleh Ibn Abbas, Mujahid, Dhahak dan Qatadah. Kerana syaitan akan menipu manusia, dia menjanjikan dan berikan angan-angannya padahal semua itu bukan apa-apa. Bahkan keberadaannya sebagaimana yang difirmankan Allah SWT, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa gurura. Dalam ayat yang lain Allah menceritakan perihal syaitan. Usaha nulis, Alhamdulillah. Sayalah Ali Osman, Alhamdulillah. Dalam ayat yang lain iaitu ayat ke-120 surah Nisa, Allah menceritakan
Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka, padahal syaitan tidak menjanjikan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Baik, ayat ini adalah merupakan ayat penghujung daripada surah Luqman, surah yang menceritakan tentang kebijaksanaan. Kebijaksanaan seorang manusia yang Allah pilih untuk menjadi seorang wali daripada awliya ilah. Luqman bukanlah seorang nabi, bukan seorang rasul, tetapi beliau seorang wali yang memiliki kelebihan, dan kelebihan yang ditekankan oleh Allah untuk kita ambil sebagai pedoman dalam pendidikan anaknya. Dalam setengah riwayat daripada Ibn Abbas mengatakan bahawa Luqman ni punya ramai anak. Lalu Allah mengujinya dengan kematian seorang demi seorang. Yang tinggal cuma seorang saja, dia menatangnya ibarat minyak penuh ya. Dididik, dibimbing ya, Haji Hafizah Zira buang. Dan akhirnya dengan kebijaksanaan yang Allah kurniakan kepada beliau, ketakwaan, keikhlasannya dalam pendidikan, maka Allah telah pun mengemukakan kisah yang menarik ini untuk jadi pedoman buat kita semua. Dan di hujung surah Luqman ni Allah membawakan kepada kita kafah aqliyah, ribut suhardi, Dianat. Ya, Allah cerita kepada kita kebijaksanaan sebenarnya apabila kita berjaya mengatasi pengaruh dan juga godaan syaitan dalam kehidupan. Walau macam mana hebat sekalipun seorang itu punya kejayaan duniawi, pencapaian akademiknya, qualificationnya, titlenya, statusnya, akademiknya, tapi siapakah yang akan berjaya mengatasi syaitan? Siapakah yang mampu untuk mengatasi syaitan? Imam Ghazali membawakan kisah dalam Ihya Ulumuddin, bagaimana seorang yang kuat beribadah, dia mendengar ada manusia menyembah sebatang pokok. Lalu beliau pun mengambil inisiatif, menjadi marah. Maka beliau telah pun pergi membawa kapak untuk menebang pokok tersebut. Dalam perjalanan, ketika dia nak pergi kapak pokok tersebut, menumbangkannya, muncullah syaitan berkatanya, "Fulan, kau nak ke mana Fulan?" Jawapannya, "Aku nak tebang pokok itu. Ini sebab manusia syirik kepada Allah." Syaitan itu berkata kepadanya, "Kalau kau nak tebang pokok itu, kau lawan dengan aku dulu Fulan. Kalau kau menang, kau tebanglah pokok itu." Maka lelaki yang kaki ibadah ini pun berlawan dengan syaitan dan dia menang. Syaitan itu digulingkannya, dia tumbuk, dia terajangnya. Maka akhirnya syaitan itu pun mengaduh dan mengalah dan berkata kepada dia, "Fulan, tolong jangan apa-apa dengan aku. Kau menang pada hari ini. Baik, tolonglah jangan tebang pokok itu. Sebagai gantinya aku akan bagi kepada engkau 2 dinar. 2 dinar ni macam RM2,000 lah setiap hari. Kau bangun tidur nanti di bawah bantalmu ada 2 dinar, kau ambil lah." Maka orang tergugat imannya. Tadi dia datang dengan semangat berkobar-kobar untuk menebang pokok. Sekarang bila tawarkan kepadanya RM2,000, 2 dinar ni macam RM2,000 pada kita satu hari, nak tak? Satu hari gaji RM2,000, sebulan RM60,000. Macam pengarah besar. Maka dia pun kalah. Okeylah, baiklah. Tak jadi tebang pokok kerana dunia yang telah pun disogokkan kepadanya. Dia pun tidur pada malam itu. Tidur, bangun pagi, raba-raba bawah bantal, betul-betul ada RM2,000. Wah, gembira bukan kepalang lagi dia. Ya, Yang Mulia Raja Ruzin Abdul Qadir. Maka dia pun tak jadi tebang pokok. Sekarang telah dibeli imannya tadi. Maka dia pun tidur malam kedua, mengharapkan ada RM2,000 lagi di bawah bantal. Sekonyong-konyongnya, bangun pagi esok, tak ada pula RM2,000. 2 dinar tak ada yang dijanjikan. Marah bukan kepalang dia lagi, tuan-tuan. Sekarang hamba Allah yang kaki ibadah, yang melenting mendengar orang menyembah pokok ni, mengambil kapaknya semula dan pergilah ke pokok besar itu untuk tujuan menebangnya. Dalam perjalanan, syaitan datang lagi kepadanya, "Fulan, kau nak apa Fulan?" Maka hamba Allah kata, "Tak, aku nak tebang pokok. Aku tak pedulilah siapa engkau ke apa, halangan aku nak tebang." Syaitan tu kata dengannya, "Kalau engkau nak tebang pokok, lawan dengan aku dulu." Maka hamba Allah ni menyangkakan hari pertama dilawan dengan iblis itu dia menang. Menyangkakan hari kedua pun dia menang juga. Tetapi dia tidak sedar, dia telah pun dibeli akidahnya, imannya, kerana sogokan dunia itu tadi, rasuah yang diterimanya. Maka sekarang dia pun bergelut dengan syaitan itu. Dan kali ini dia tewas. Dia pun terkejut. Kenapa semalam menang, ini tewas ya? Kalah pula. Maka syaitan tu beritahu kepadanya, "Dulu kau datang tebang pokok, engkau punya iman jitu, mantap, kerana niat engkau kerana Allah untuk menebang pokok itu. Tapi pada hari kedua engkau datang untuk menebang pokok kerana engkau menjadi berang." Muna, Hamzah Am, dah share ke kepada adik-adik, sesahabat, teman-teman, adik karya, alumni sekolah? Tolonglah share pada kawan-kawan kita lain. Moga kita dapat pahala bersama menyebarkan kebaikan.
Maka kali ini engkau kalah kerana tujuan mengulang pokok bukan lagi kerana Allah, tapi kerana RM2,000 yang kau tak dapat pada malam tadi. Nampak tak tuan-tuan ya? Husna Bahari, Timur Nepal, Haji Hafizah, orang salam semua ya. Sekarang syaitan menipunya. Kali pertama dengan keuangan, dan kali ini dia telah pun ditipu, beranggapan dia masih lagi kuat, tapi niatnya sudah berubah. Demikianlah dalam kehidupan. Walaupun cerita ni cerita simbolik tuan-tuan ya, tapi itulah dia kehidupan. Kita sukat dan ukur semula iman kita. Kita buat satu perkara tu kerana Allah ke kerana ada perkara-perkara lain. Ya. Jadi inilah dia kerja gharur. Gharur ni maknanya syaitan. Syaitan yang telah pun membawakan kepada manusia ni berbagai-bagai bentuk, antaranya angan-angan kosong. Seorang itu bercita-cita tak pernah selesai cerita dalam kehidupannya. Itu sebab dalam hidup ni kita kena gariskan satu garisan. Buat satu garisan. Setakat mana aku nak dalam kehidupan dunia ni aku nak kejar. Aku nak ada sebuah rumah, ada sebuah kereta, ada wang simpanan banyak ini, dan kemudian untuk anak-anak aku sudah pun cukup dengan takaful ke apa benda ke, dengan tanah yang telah pun dibelikan ke, rumah dan sebagainya. Kemudian berkata pada diri kita, tibalah masa ya Syarifah, Syarifah Aliyah, Nur Azian Alias, barakallahu fikum. Tolong share pada teman yang lain ya. Tuan Baharudin Budi, ahlan wa sahlan. Niat kita ni dalam hidup, apa benda target kita dah capai ke belum? Kalau belum capai, macam mana kita nak usahakan? Kena ingat ya, yang halal itu dihisab, yang haram itu diazab. Demikianlah kata para sahabat seperti Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, ataupun kata-kata Abu Dzar Ghifari. Yang halalnya dihisab, yang haramnya diazab. Jadi inilah dia kehidupan. Jadi kedatangan syaitan ini akan menyogokkan kepada kita dengan angan-angan, cita-cita tak pernah selesai, hambatan-hambatan. Kita dah pakai satu kenderaan, fikir nak upgrade lagi. Kita dah ada sebuah rumah, fikir nak dapat yang lebih besar lagi. Demikianlah angan-angan syaitan itu mengatakan masih ada lagi, esok masih ada. Kamu besok orang datang rumah, takkan macam ni je keadaan, nampaklah grand sikit. Kan? Jadi syaitan telah menipu kita. Kau kalau macam ni pakai handbag macam ni, kena pakai handbag mahal sikit lah. Ya tuan-tuan, tak boleh kalah daripada orang lain. Maka demikianlah syaitan datang untuk memberikan kepada kita janji-janji dalam kehidupan, sehingga menyebabkan kita lalai dan kita pun tidak tahu ya apakah matlamat kita, tujuan kita buat satu benda tu. Tuan-tuan ni boleh tak salah, saya pernah cerita pada tuan-tuan kisah seorang di benua India kan. Beliau ni mempunyai banyak lembu yang dijaganya. Siapa nama hamba Allah ni? Orang Islam. Yang pentingnya, satu hari dia tengah menjaga lembu dia yang banyak, tiba-tiba datanglah seorang menaiki kereta yang besar, bersalam dengannya. Saya adalah Presiden Amerika. Presiden Amerika datang ke India pada masa itu. Berapa kali Presiden Amerika datang ke India lah. Hubungan yang tidak baik antara Amerika dan India. Maka datang untuk membaiki hubungan. Maka dia minta request pada kerajaan India untuk pergi tengok sendiri rakyat India di lapangan. Ya. Maka dia pun bersalam dengan lelaki penjaga lembu orang Islam ni. Dan kemudian dia berkata pada lelaki ni, datanglah ke Amerika. Segala perbelanjaan untuk pergi ke Amerika ni, saya akan sediakan. Tiket kapal terbangnya, tidurnya kat sana, makan minumnya, risau. Bawa isteri datang. Maka sekarang hamba Allah ni tercengang-cengang, terpinga-pinga. Dia naik kapal terbang pun tak pernah, kini dijemput pergi ke Amerika. Maka dia mau pergilah. Pendekkan cerita, dia pergi dengan isinya. Dan mereka di culture shock. Layanannya White House-nya, kenderaan naiki, makanan dinikmati, hotel dia tinggal. Kemudian dia pun balik semula ke India. Sebab beberapa masa di Amerika, balik ke India. Dapat layanan di Raja, Presiden. Dia balik ke India. Tak lama kemudian anaknya nak berkahwin. Maka adik-adik kawan-kawannya berkata kepadanya, Fulan, kau kawan Presiden Amerika, kau kena jemput dia datang lah. Korang kalau tak datang pun dia hantar duit mesti banyak pada kau kan. Di kedutaan Amerika di India ni hantar makanan, hantar duit, hantar apa. Kau kena buat grand lah. Kalau kau tak buat kat hotel, macam mana orang-orang ni nak datang? Maka dia pun menjual lembu-lembu dia tuan-tuan. Tengok tertipu dia. Dia jual habis lembu dia dengan tujuan untuk dapat wang dan mengahwinkan anaknya, mengadakan perkahwinan itu kat hotel. Ni cerita betul tuan-tuan. Bukan cerita dia ada-adakan ni. Ya. Sekarang dia pun adakan program perkahwinan wedding anaknya. Tak pernah umur dia masuk ke hotel di India.
tak ada wang, kini dijual habis lembu dia untuk mengahwinkan anaknya di hotel. Maka dia pun pakai pakaian yang hebat, mengharapkan Presiden Amerika datang, dah hantar kad semua. Tiba-tiba Presiden Amerika tak datang, kedutaan Amerika pun tak ada wakilnya. Maka inilah yang dipanggil sebagai menang bersorak kampung tergadai. Dah ada lembu yang dimiliki pun bukan senang nak kumpulkan daripada baka, bapa, datuk, nenek moyangnya yang telah berwarisan kepada dia. Sekini habis dijualnya untuk dapat wang untuk buat grand dekat hotel. Tertipu kan tuan-tuan? Mendapat nasihat yang salah. Presiden Amerika itu datang ke benua India untuk melihat keadaan orang India hidup, kehidupan mereka sebenarnya. Dipanggil apa? Slumdog. Hidup dalam keadaan serba kekurangan, kesederhanaan itu. Saya nak tengok. Dan nampaklah orang tu sedang bawa lembu. Banyak lembunya, ribuan ekor. Dia pun kagum. Setakat tu saja dia datang ke Amerika. Kemudian orang putih ni pun pandai. Gambar sikit tu boleh jadi besar dalam National Geographic. Mata orang perempuan ni ambil gambar tunjuknya kat situ. Lembu-lembu yang ada. Saja untuk mencantikkan lagi presentation majalah dan sebagainya. Maka sekarang lelaki ni habis. Tertipu dia dengan kata-kata daripada rakan taulan sahabat andai. Jual lembu kau, adakan perkahwinan ni besar. Kau kan kawan Presiden Amerika. Padahal kawan setakat mana? Jadi tuan-tuan ni boleh kasihan. Banyaklah bentuk penipuan dalam kehidupan ini oleh syaitan yang mengakibatkan kita buat satu benda kita pun tak tahu apa dasar yang kita pijak. Apa tujuan kita buat satu perkara. Ini yang disebut oleh Allah Taala, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurura. Syaitan memberi kepada kamu angan-angan kosong, bagi janji kepada kamu janji-janji yang penuh dengan penipuan, tapi kamu tidak ada satu barometer untuk mengukur kebenaran itu, termometer untuk ukur suhu yang sebenarnya. Kamu pun tertipu dengan apa yang berlaku. Baik tuan-tuan, sebentar lupa esok kami akan terlibat dalam satu pesta buku besar-besaran di PWTC. Selepas 2 tahun kita tidak ada pesta buku. Jangan lupa hadir bersama tuan-tuan. Kami Telaga Biru di level dalam Dewan Tun Razak. Ada banyak program yang diadakan untuk anak-anak kita. Colouring, ada quiz, ada musabaqah, ada nak tengok orang cakap bahasa Arab, belajar kaedah Arabic for all yang kami perkenalkan. Budak kecil pun baru suara rendah dari 1 dari 2 boleh cakap Arab fasih. Nak tengok tak? Datang buka website Telaga Biru untuk lihat jadual program kita di sana. Saya pun ada di sana beberapa hari insya-Allah. Kami pun sedang melancarkan beberapa buku, antaranya mudahnya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu buku karangan Ibn Jama'ah sallallahu usaha dalam mazhab Syafi'i yang bergambar, sangat sesuai untuk kita miliki dan usrahkan dekat rumah. Demikian juga ada sebuah buku tajuk Ensiklopedia Salat, tulisan Ustaz Rohizi Rais. Tuan-tuan dapatkan buku ni bagi hadiah pada diri kita untuk memperbaiki salat kita. Baiki salat anda, cari baiklah hubungan Allah dengan anda. Jadi hadirlah sama-sama kat pesta buku PWTC akan mula esok. Datang tahu kat gerai kami, kat booth kami di Dewan Tun Razak. Level apa Level 2, level 4. Dewan Tun Razak datang kat program pesta buku ni. Baik tuan-tuan. Ayat terakhir untuk malam ni daripada firman Allah dalam ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha 'indahu 'ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha 'alimun khabir. Sungguhnya Allah hanya pada sisinya sahajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya esok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi merupakan kunci-kunci perkara gaib yang hanya menjadi autoriti ilmu Allah saja. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali setelah diberitahu oleh Allah. Pengetahuan tentang waktu hari kiamat tidak diketahui oleh seorang Nabi pun yang diutus, serta tidak diketahui daripada malaikat yang terdekat. Malaikat terdekat maksudnya malaikat ni punya pangkat. Macam Jibril AS merupakan malaikat yang paling tinggi pangkatnya. Ketua sekalian malaikat pun tidak tahu apa yang akan berlaku. Kerana Allah telah menyatakan surah Al-A'raf ayat 187, La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak seorang pun dapat menjelaskan waktu kedatangannya melainkan dia. Demikian pula turunnya hujan tidak dapat diketahui kecuali oleh Allah. Namun
jika dia memerintahkannya atau mengajar hal itu kepada para malaikat yang diberikan tugas menurunkannya dan atas makhluk-makhluk yang dikehendakinya. Begitu juga tidak ada yang mengetahui selainnya tentang apa yang terdapat dalam rahim yang dia kehendaki untuk menciptakannya. Akan tetapi dia memerintahkan untuk menjadikannya lelaki, wanita, celaka atau bahagia. Maka malaikat-malaikat bertugas melaksanakannya dan orang yang dikehendakinya juga dapat mengetahui. Demikianlah juga tidak ada seorang yang mengetahui apa yang diusahakannya esok di dunia dan juga di akhirat. Kita boleh letak target, tapi sejauh mana tepatnya target kita, itu dalam ilmu Allah SWT. Semudah seorang buka payung jual nasi lemak. Semalam aku dapat keuntungan RM500. Hari ni mesti dapat RM600. Tiba-tiba hujan lebat. Datang ribut taufan pula tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Itu sebab kalau hujan turun, kita ada program-program, bacalah doa yang pernah kita pelajari kan. Allahumma hawalaina la alaina. Allahumma al-akam wal-dhirab wa butunil awliya wa manabiti syajar. Allahumma hawalaina la alaina. Allahumma al-akam wal-dhirab wa butunil awliya wa manabiti syajar. Doa ni kita baca ketika kita nak ada program, kedua kahwin ke, open house ke, tak kira open house Syawal ke, Zulhijjah ke, Zulkaidah ke, ini Adha ke. Program-program yang kita adakan, kita bimbang hujan nanti akan mengganggu ketersusunan program. Amalkan doa ni. Allahumma hawalaina la alaina. Allahumma al-akam wal-dhirab wa butunil awliya wa manabiti syajar. Ya Allah, ya Tuhan kami, alihkanlah hujan ni ke tempat lain yang ada pokok-pokok, gunung ganang, sungai, pangkal-pangkal pokok. Selamatkan kami daripada hujan ni kerana kami ada program, ya Tuhan. Ya. Jadi ini antara amalan yang kita boleh lakukan. Tapi tuan-tuan ini milik Allah sekalian, tak ada siapa pun mengetahui apa yang akan berlaku pada hari esok. Yang mengetahuinya hanya Allah. Kita boleh tengok ramalan kaji cuaca, tapi selalu tepat, ada masa tidak tepat. Ini adalah berdasarkan kajian geografi dan sebagainya. Tidak larang pula kita untuk mengkaji satu benda yang akan berlaku pada masa hadapan. Ahli ekonomi mengkaji, melihat apa kesan kepada ekonomi, impaknya pada negara kita, pada perniagaan. Penting supaya kita buat persiapan. Tapi finalnya yang tepat adalah ilmu di sisi Allah juga. Rohana Abdullah. Ya, jauh kat Kelantan. Boleh order online insya-Allah. Kita ada pre-order sekarang ni. Ada buku-buku yang kalau tuan-tuan beli, tuan-tuan berpeluang untuk masuk pertandingan. Pertandingan yang tuan-tuan layak untuk pergi umrah bersama dengan Zahzan Travel. Nak tak? Ya, for free. Sekarang mahal tau harga umrah. Dapat pergi dengan saya insya-Allah. Tuan-tuan datang untuk meramaikan lagi, mengimarahkan lagi program ilmu yang kita adakan di Telaga Biru, di bus Telaga Biru, dan kami juga akan ada di pentas utama PWTC untuk buat program macam bahasa Arab, macam pelajaran Quran, macam pelajaran buku-buku baru kami. Tuan-tuan datang ya. Boleh tengok jadual dalam www.telagabiru.com.my. Tengok apa-apa program yang kita adakan. Ya, doa tu pernah saya ijazahkan kepada tuan-tuan, boleh amalkan Ummu Hafsah. Ummu Hafsah. Ya. Betul kan ejaan tu? Ummu Hafsah. Hafasata. Ummu. Alif di atasnya hamzah, mim. Ummu Hafsah. Bukan Ummul Hafsah. Ummu Hafsah. Baik. Jadi tidak ada seorang pun yang akan mengetahui di manakah dia akan mati, di negerinya ataupun bukan di negerinya, di belahan bumi. Tidak diketahui tentang hal itu. Samalah dengan firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 9, wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya melainkan dia sendiri. Jadi telah terdapat dalam As-Sunnah dinamakannya 5 perkara gaib sebagai hadis ini, penjelasan dalam hadis ini. Mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuhunna illa Allah. Innallaha 'indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaib fa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Innallaha 'alimun khabir. Nabi SAW telah menyatakan bahawa kunci-kunci gaib itu 5 perkara. Tak ada yang mengetahuinya melainkan Allah. Yang pertama, hari kiamat. Yang kedua, hujan diturunkan. Yang ketiga, apa yang terdapat dalam rahim seseorang perempuan. Yang keempat, apa yang akan kita peroleh pada hari esok. Dan yang kelima, di manakah kita akan dimatikan oleh Allah SWT. Aminah Mahmud. Seperti kisah yang kita semua sedia maklum. Kisah ni ada dalam, contohnya dalam Ihya Ulumuddin.
ataupun Hilyatul Awliya menceritakan tentang seorang lelaki pada zaman Nabi Sulaiman AS. Ketika beliau hadir untuk jamuan makan, maka datanglah malaikat maut duduk di hadapannya dalam rupa manusia. Maka malaikat maut tu tidak makan. Dia perhatikan tetamu Nabi Sulaiman ni, sehingga dia pun rasa risau. Kita kan risau kalau orang tengok kita tak berhenti, tak kelip-kelip. Maka hamba Allah ni bertanya kepada Nabi Sulaiman, tamu Nabi Allah ni tengok je saya, apa kena tengok saya tak lalu saya nak makan. Kata Nabi Sulaiman, itulah malaikat maut. Malaikat maut. Cerita saya nak bagi mudah faham tuan ni. Maka beliau telah minta kepada Nabi Sulaiman supaya menerbangkannya ke benua India. Dalam kitab-kitab sejarah mengatakan kenapa benua India, bahkan India ni orang Arab yang menamakan perkataan Hindu sebenarnya, tuan-tuan. Kerana orang Arab mengatakan negara India ni special sangatlah. Orang Arab duduk kat Selatan Arab, mereka tak pernah keluar zaman dulu. Mereka dengar cerita ada satu tempat, maka mereka namakan Biladul Hind. Hind datang daripada nama sungai Hind. Maka orang India patut berterima kasih kepada orang Arab, kerana orang India, nama India tu diberikan oleh orang Arab sebenarnya. Biladul Hind. Orang Arab panggil Biladul Hind. Mereka nampak India tu cantik dengan sungai dulu-dululah. Ya. Jadi tetamu Nabi Sulaiman ni telah minta Nabi Sulaiman supaya menerbangkannya dengan transport pada masa itu. Nabi Sulaiman gunakan angin. Wuduha syahrun wa rawahuha syahr. Wasalna lahu ainul qitr. Kerana Nabi Sulaiman ni Allah beri kepadanya kelebihan, pengangkutannya adalah angin. Maka minta supaya dipindahkan ke benua India. Ni hamba Allah ni takut dia, kerana malaikat maut tu asyik perhatikan dia je, tak makan. Tak lalu makan dia. Malaikat memang tak makan lah. Maka dia pun dipindahkan ke benua India. Tiba-tiba yang menanti dia di benua India tu adalah malaikat maut. Rupanya malaikat maut hairan tengok ketika dia makan, Allah menetapkan kematiannya dekat India punya jauh tu, dari Palestin. Macam mana pula dia akan mati ni? Dia malaikat maut tengok je dia, macam mana kau ni ajaran kau kat India Rupa-rupanya dia minta dipindah ke tempat yang ajalnya berlaku kat situ. Inilah dia ajaibnya kisah, tuan-tuan ya. Begitu juga Imam Ghazali bawa kisah tentang seorang lelaki yang kaya, yang punya harta banyak. Dia buatkan untuk isinya rumah cantik-cantik, temboknya kukuh, tak ada siapa pun boleh masuk dalam kawasan tersebut, dengan pengawal-pengawalnya perfect, complete. Dia kata pada bininya, sayang dulu rumah ni tak ada siapa dah. Saya mimpi mati itu, sekarang abang dah buat cantik rumah ni, temboknya tak ada siapa boleh menerus masuk. Duduklah kat sini. Maka suami jauh pergi kerja. Bila dia berada di rumah, tuan-tuan, dia tiba-tiba dia nampak seekor binatang seperti lipan ke, binatang bisa seperti kalajengking ke. Maka dia pun pergi kat binatang tu, pijak binatang tu, mati kau. Buruknya bisa binatang tu kena pada dia, matilah dia. Terus Allah menyatakan, walau kuntum fi burujim musyayyadah aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu ada, mati itu tetap akan mencari kamu, walaupun kamu duduk dalam satu tembok daripada besi waja yang kuat. Kamu berada dalam satu tempat yang tak boleh diterobos siapa pun, kamu tetap akan merasai kematian. Tak ada siapa pun selamat. Ya. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, dalam ayat ini ketika mentafsirkannya, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawasanya satu hari Nabi di tengah-tengah manusia, tiba-tiba seorang lelaki mendatanginya berkata, Rasulullah, apakah iman? Baginda menjawab, iman kau beriman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, pertemuan dengannya, beriman dengan kebangkitan hari kiamat. Lelaki itu bertanya lagi, Rasulullah, apakah Islam? Baginda menjawab, Islam adalah ibadah kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan satu pun, menunaikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan. Lelaki itu bertanya lagi, Rasulullah, apakah iman? Ihsan? Baginda menjawab, ihsan itu engkau ibadah kepada Allah seolah engkau melihatnya. Jika engkau tak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Lelaki itu kembali bertanya, wahai Rasulullah, bilakah terjadi kiamat? Baginda menjawab, orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Akan tapi aku beritahumu, tanda-tanda kiamat adalah seorang budak perempuan melahirkan seorang yang menjadi tuannya sendiri. Itulah tandanya kiamat. Dan jika orang yang tidak balas kaki dan tidak berbaju menjadi pemimpin manusia, itu juga salah satu daripada 5 hal yang tidak diketahui melainkan oleh Allah. Jadi dalam hal ini, Nabi telah ditanyakan oleh Jibril tentang iman, Islam dan juga ihsan dan tanda-tanda kiamat. Maka Nabi telah beritahu kepada sekalian yang hadir, malaikat yang bertanya itu adalah tanda-tanda berlakunya kiamat.
seorang perempuan melahirkan laki yang menjadi tuan kepada diri sendiri. Ni ada banyak maksud lah tuan-tuan. Maksud pertama, bahawa perempuan ni akhirnya menjadi hamba kepada anaknya sendiri. Kita ni kalau dah berkahwin, dalam masa kecil-kecil mak kita sibuk jaga kita. Bila kita dapat anak, lagi sekali mak kita dibebankan tanggungjawab ni. Kita pergi kerja, enjoy suami isteri, balik lambat, ikut suka. Mak kita kena jaga cucu pula. Dah lah dulu dia jaga kita. Kini dia bertanggungjawab jaga pula anak kita. Memanglah orang tua ni kalau diberikan tanggungjawab, dia suka je jaga cucu dia. Tapi kita ni pada-pada lah tuan-tuan. Mak dia ada kelas agama, dia nak hadir. Dia juga manusia, perlu berkawan. Dia pun nak keluar juga. Jadi kena berhati-hati lah tuan-tuan ya. Ini salah satu maksud yang dia disebutkan dalam penjelasan tentang tanda-tanda kiamat ni. Jadi firman Allah, innallaha indahu ilmu sa'a wa yunazzilu ghaith wa ya'lamu ma fil arham. Allah saja mengetahui tentang kiamat. Dia menurunkan hujan, dia mengetahui apa yang terdapat dalam rahim. Kemudian lelaki itu pergi, lalu Rasulullah berkata, suruhlah dia kembali kepadaku. Mereka mencarinya untuk kembali tetapi tidak melihatnya lagi. Lalu Nabi telah bersabda, itulah Jibril datang mengajar kepada kamu tentang agama kamu. Jadi diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dalam Al-Iman dan juga Imam Muslim dalam beberapa jalan daripada Abu Hayyan. Kemudian Allah firman, "Ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak seorang pun mengetahui di mana dia akan mati. Menurut Qatadah, itu hanya satu yang diketahui oleh Allah sahaja. Tidak ada satu malaikat pun yang dekat, malaikatul muqarrabin ataupun nabi yang diutuskan mengetahui tentang hal itu. Jadi tak ada siapa yang mengetahui tentang di manakah manusia itu akan dimatikan. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Allah di sisinya ada pengetahuan tentang kiamat. Maka tidak ada seorang manusia pun mengetahui bila terjadi kiamat, tahun berapa, bulan berapa, malam atau siang. Wa yunazzilu ghaith. Allah menurunkan hujan. Maka tidak ada seorang pun mengetahui bila turunnya hujan, di waktu malam atau siang. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah mengetahui apa yang terdapat rahim, maka tidak ada seorang pun mengetahui apa yang terdapat rahim, lelaki atau perempuan, merah ataupun hitam dan sebagainya. Apakah ketapan nasib bayi yang dikandung oleh ibunya, semua tidak tahu. Doktor mungkin boleh scan, tapi akhirnya kebenaran daripada Allah juga. Ketapan daripada Allah juga. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tak ada seorang pun dapat mengetahui apa yang akan diperolehi pada hari esok, baik atau buruk. Dan kau, wahai manusia, tidak dapat mengetahui bila engkau akan mati. Mungkin saja mati esok ataupun engkau dapat musibah pada esok. Dan tidak ada seorang pun mengetahui di bumi mana dia akan dimatikan, iaitu tidak ada seorang manusia mengetahui di mana tempat pembaringannya di bumi, di laut atau daratan dan hutan dan sebagainya. Dan sebuah hadis mengatakan, idza aradallahu qabda 'abdin bi ardin ja'alahu ilaiha hajatan. Jika Allah nak mematikan seorang hamba, maka Allah jadikan di situ dia mempunyai keperluan di situ untuk dia pergi. Macam cerita pada zaman Nabi Sulaiman tadilah. Dia pergi naik angin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terbang pergi ke India. Dia pun tak tahu ajalnya di sana. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Ubay dan juga Abu Izzad, Bashar bin Ubaidillah disebut dia Ibnu Abdul Hazali setelah takhrij Tirmizi daripada hadis Ismail bin Ibrahim, iaitu Ibnu Aliyah, dia berkata ini merupakan hadis sahih. Ya, jadi tuan-tuan ni boleh katakan. Ada orang pula boleh berkata, ada orang nak mati tu apa tanda-tandanya, apa kita dia tak lalu dia makan. Ataupun dah 2-3 hari nampak dia diam je. Tak ada tuan-tuan, mana ada tuan-tuan? Tak ada. Tanda-tanda kematian ni tak ada. Tinggal lagi orang salih ni, dia adalah petunjuk yang Allah beri pada dia. Tapi yang kita nampak ni, itu kebetulan, tak ada kaitan dengan si mati. Sebenarnya tuan-tuan ni, kerana tak ada siapa yang tahu bila dia akan mendapat ataupun ajal yang ditetapkan oleh Allah. Ibn Abi Dunya bertutur, Sulaiman bin Abi Masih bercerita kepadaku dan mengutarakan Muhammad bin Al-Hakam mengatakan dalam syair Abu Hamdan, dari seluruh harta yang dikumpulkan, dia hanya membawa kain kafan yang diberikan wangian. Kain itu juga diharum dengan asap gaharu, dan semua itu perbekalan yang sedikit. Janganlah kau bersedia atas segala satu. Setiap pemuda berjalan menuju kematian yang tergantung dari dirinya. Orang mengira bahawa kematian tidak mengenainya, berarti dia beralasan dengan alasan-alasan yang bodoh. Di mana sahaja negeri yang ditentukan kematiannya, pasti dia berjalan dengan patuh menuju kepadanya. Jadi orang yang nak kematian ni tadi, mati terletakkan oleh Allah, dia akan pergi ke tempat kematiannya. Walaupun kita kata, kebetulan dia tak pernah naik kereta tu, naik accident dia. Tuan-tuan, semua Allah letakkan tuan. Tak pernah naik kapal terbang, meninggal di dalam kapal terbang. Tuan-tuan, ini semua Allah letakkan. Jadi kita sebagai manusia tidak tahu apa-apa. Itu sebab siapkanlah bekalan. Janganlah tipu dengan dunia. Dampingilah orang saleh. Tuntutlah ilmu tuan-tuan.
Ya, dalam kita berkelana ni perjalanan sangat jauh, maka buatlah persiapan kembali kepada Tuhan. Jangan lupa tuan Tuan sokonglah kami di Zazan Travel. Kami ada memasarkan produk Birkah Habatus Sauda yang diproses daripada Habatus Sauda yang Nabi SAW menyatakan ia merupakan rawatan kepada semua penyakit melainkan kematian, kata baginda SAW. Inilah dia Habatus Sauda yang telah kami proses dalam bentuk soft gel macam ni. Tuan-tuan yang dapatkan daripada Zazan Travel. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan boleh jadi wakil jualan affiliate Tuan-tuan kenalkan kepada sahabat, tuan-tuan dapat hadiah. Nak tak? Orang beli, tuan-tuan dapat hadiah. Jom join kita dekat Zahazan Travel on Pay. Tuan yang belum jadi ahli dalam sahabat Telegram Ustaz Zahazan, jom masuk sama. Dekat WhatsApp group kita dah penuh dah. Tapi dekat Telegram sahabat Ustaz Zahazan, tuan-tuan boleh sesama kita belajar kat situ doa. Ya, ada ramai jemaah yang rajin menyalin kuliah yang disampaikan, terutamanya Ustazah Ummu Fatih Nurilis, terima kasih ya. Jadi tuan-tuan boleh join sama dalam Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Join tau Telegram sahabat Ustaz Zahazan, ada banyak perkara yang kita kongsi kat situ. La ilaha illallah Allahumma rabb hadzal tamam wassalatul qaimati Muhammad dan rasulullah fadilah. Subhanallah innaka la tukhliful mi'ad. Tuan-tuan, setakat ni saja kuliah kita pada malam ni. Jangan lupa bersama kita hadir ke Pesta Buku KLIBF di booth Telaga Biru di Dewan Tun Razak. Dan kalau tuan-tuan tak kesempatan, tolonglah masuk dalam website Telaga Biru, tengok apa-apa program yang diadakan, buku-buku jualan murah yang kita lakukan. Ya, ada sampai 70% pun ada dapatkan Dan tafsir Ibn Katsir ni pun tuan-tuan boleh pre-order. InsyaAllah ada kesempatan kita sama belajar semula surah-surah pilihan. Dan kesempatan yang ada ni, terima kasih Ustaz Nulis jadi dapatkan Habatus Sauda Birkah dari Zahazan Travel, dan insyaAllah saya akan pimpin jemaah untuk menunaikan umrah pada bulan 12. Masih sejuk. Marilah join bersama dengan Zahazan Travel. Sampai itu kita ada trip-trip yang lain ke Turki, ke umrah, ke Uzbekistan, ke Baitul Maqdis. InsyaAllah telah bermula. Tuan-tuan rajin-rajinlah berkunjung ke Zahazan Travel punya Instagram, ke Facebook, ke website dan sebagainya. Terima kasih Farid Misbah, moga sihat selalu Cikgu Sabrudi, terima kasih Hajar Rugaya Harun. Jom kita tunaikan sembahyang Isyak berjemaah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Saiza Ilali, terima kasih kenang daku dan doamu. Selamat menunaikan salat Fardu Isyak. Mudah-mudahan kita yang lelaki dapat tunaikan sembahyang berjemaah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muhammad Hakim. Wahana Abdullah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumautuh.